Istiqomah harus seperti matahari dan bulan. Tidak pernah berhenti untuk terbit bila sampai masanya. Bayangkan kalau matahari tidak terbit, maka siang kita tak tahu, malam kita tak tahu. Kalau bulan tidak terbit, maka malam kita menjadi malam yang paling gelap pekat, contoh. Maka kalau cakrawala sahaja tidak pernah melawan perintah Allah, terus-terusan untuk menurut perintah Allah, walaupun mereka jauh lebih besar dari kita, maka kita tolong akur balik. Saya nak hijrah tahun ini. Saya nak jadi ummah Rabbaniyah ini. Memohon hidayah dari Allah supaya hidayah Rabbaniyah ini datang kepada saya. Okay, kalau kita ambil contoh kata orang yang tinggal di istana mewah. Okay, berada di kerusi empuk dan tempat yang sangat indah. Tetapi dia tidak pernah merasa perasaannya tenteram, damai, gembira, bahagia. Yang ada marah, merungut, sakit hati dan sebagainya. Hanya yang berkaitan dengan urusan keluarga, urusan rumah dan urusan harta. Okay? Maka dia merupakan manusia yang paling sesak dadanya. Walaupun berada di rumah yang namanya istana paling indah, paling besar. Ini yang patut kita ambil iktibar. Bahawa menunaikan perintah Allah itu merupakan satu dan istiqomah. Bukan saja menunai, istiqomah. Istiqomah maknanya apa? Perlu bantuan dari Allah untuk istiqomah. Istiqomah adalah pertolongan Allah kepada semua yang kita usahakan. Kita tak boleh istiqomah kalau kita belum usaha. Bila kita usaha minta dengan Allah, ya Allah itu Tuhanku, aku nak istiqomah bangun malam, ya Allah. Aku nak istiqomah sedekah, ya Allah. Aku nak istiqomah tak bohong, ya Allah. Aku nak istiqomah tak tipu diri, ya Allah. Aku nak istiqomah supaya aku tak sombong, ya Allah. Aku nak istiqomah supaya aku pemurah, ya Allah. Aku baik hati, ya Allah. Aku mampu bersabar, ya Allah. Aku nak jadi orang paling sabar, ya Allah. Tapi kadang-kadang bila niatnya ada, tetapi ilmu tidak ditambah, bermakna niat tinggal niat semata-mata. Sebab itu sekali lagi, orang yang mampu mentaati, menjalankan perintah Allah sepenuhnya adalah orang yang tidak berhenti mencari ilmu Allah. Orang yang tidak berhenti, tidak jemu, tidak bosan mencari ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan agama Allah. Cari, wal sekarang sudah berada di hujung jari. Segala YouTube sudah melambak-lambak dan dalam handphone sendiri itu pun tak mampu untuk didengar ataupun dikaji. Ini merupakan manusia paling malang. Sebab itu sekali lagi, orang yang benar-benar nak menjadi ummah Rabbaniyah, ummah yang dekat dengan Allah, ummah yang taat dengan perintah Allah, ummah yang merasa yang buat dia hidup adalah Allah, yang bagi dia rezeki adalah Allah, yang buat dia sihat adalah Allah, yang buat dia dapat anak adalah Allah, yang dia buat dapat jabatan adalah Allah, yang buat dia kaya adalah Allah, yang buat dia dapat suami adalah Allah, yang buat suaminya bahagia adalah Allah, yang membuat dia bahagia dalam keluarga adalah Allah, dan yang menganugerahkan langit dan bumi untuk dia tinggal adalah Allah. Kalau ini tercatat dalam diri, terakam dalam minda, terangkat dalam perbuatan, pasti kita layak untuk jadi ummah yang kita katakan Rabbaniyah ini. Umat-umat Rabbani ini kerana adanya, kerana melimpahnya. Ya Allah, hidayah Rabbaniyah dari Allah, kerana kita sudah membuka satu kerangka baru dari segi berfikir. Saya nak ingat Allah lebih banyak dari ingat orang lain. Saya nak buat kerana Allah daripada membuat kerana orang lain. Mudah-mudahan. Maka sekali lagi kita katakan, langkah pertamanya Allah terus-terus istiqomah menunaikan segala perintah Allah. Dengan penuh rela, dengan penuh rasa bahagia, bukan dengan penuh rasa berat hati, bukan dengan penuh rasa cuai di akhir-akhir solatnya, di akhir waktu zuhur untuk dapat solat asar sekaligus. Tak tahu jamaah apa namanya. Kita pun bimbang. Kenapa buat begitu? Kerana kami sangat sibuk. Ya Allah. Lunch time sangat sibuk. Makanya Zuhur kami dapat ujung sekali. Habis saja solat zuhur, dah terus asar. Udah nak azan asar. Maka kami dapat awal asarnya. Jangan begitu cara ingat Allah. Jangan ikut kita, tapi ikut timing yang Allah sudah bagi. Ikut timingnya Allah. Try our best.
Berminta dengan Allah, ya Allah Tuhanku, izinkan aku untuk bertemu denganmu. Kalau buat temu janji nak punctual. Betul ke tidak? Kalau berjanji mesti punctual. Kalau mesyuarat mesti punctual. Kalau apa lagi? Ya Allah, jadual kapal terbang kebanyakannya dulu punctual, tapi sekarang ada delay-delay juga. Betul? Jadual kereta api. Ya Allah, kalau kita ambil kereta api laju yang ada di Jepun, hanya 3 saat delaynya. Bayangkan betapa banyak, betapa pandainya mereka menepati waktu. 3 saat delay. Ya Rabbi. Kita tak tahu nak katalah berapa kali delay. Komuter delay je. Kadang-kadang sampai 1 jam, setengah jam, 45 minit sampai letih. Tidur di situ. Nak tunggu komuter sampai. Ini contoh. Kerana kita tidak merasa bahawa masa itu adalah hadiah dari Allah. Dan kita harus menepati. Begitu juga dengan solat. Begitu juga dengan makan. Jangan solat nak tepat makan. Tak tepat pun masuk angin juga. Sebab itu sekali lagi belajar istiqamah. Artinya terus menerus berjuang dengan dorongan, dengan kekuatan, dengan tambahan ilmu, dengan rakan-rakan, dengan tambahan perubahan. Buat perubahan, buat sistem di rumah. Okay, siapa nak kembang sejadah dulu? Siapa nak tunggu waktu dulu? Siapa nak start ngaji dulu? Siapa nak start makan, siap makan dulu? Siapa nak susun meja dulu? Siapa nak basuh pinggan dulu? Siapa nak senduk nasi dulu? Ini sistem-sistem. Kalau makan kita nak bersama. Kenapa kalau kita solat kita tak kisah sama ke tak sama? Siapa dululah, siapa siap dulu, dia solat dulu. Jangan. Tapi nak makan, jom makan, jom makan, jom makan. Kita nak sama-sama. Kalau boleh kita ubah sistem kita. Kalau makan nak bersama, solat juga nak sama. Tapi kadang-kadang maknya pun buat tak kisah je. Kalau masa makan sibuklah menyusun meja, menyusun kursi, masak dan segalanya. Tapi bila nak jumpa Allah, kita tak kisah siapa dulu, siapa kemudian. Maka kita baharuilah ini. Kerana bila kita kata istiqamah, mentaati perintah Allah, we do our best. Kita buat yang terbaik. Kalau Allah kata amalan yang terbaik ialah solat di awal waktu. Kita mencubalah, dapat tak dapat tu nombor 10. Tapi dalam hati kita sudah berazam. Ya Allah, aku nak solat ikut mendahului waktu. Di awal waktu, ya Allah. Maka itu kita kata, jaga waktunya, jaga makannya, jaga proses kerjanya, artinya kalau kita kata saya nak berazam untuk tepat waktu, okay, tepat waktu, maka harus mencuba sebaik mungkin. Mohon pertolongan Allah. Sebab itu saya pada masa bekerja sampai lanilah sampai sekarang ni, mencuba mendahului waktu. Kalau dijemput 9.30, dia boleh sampai paling lewat 9 suku. Okay? Ataupun kata-kata pukul 9 dalam perjalanan yang sudah dekat dengan tempat. Kerana menepati waktu itu satu daripada akhlak yang paling baik. Wal demi masa. Sesungguhnya kamu dalam kerugian. Okey, sungguhnya kamu dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang yang beriman dan beramal soleh. Jaga masa. Itu saja sudah sampai kepada jaga masa ibadah, jaga masa makan, jaga masa berbual. Oh ya, kalau berbual tak kira masa, pukul berapa pun tak apa. Kalau nak balas WhatsApp tak kira berapa minit pun tak kisah. Hingga kadang-kadang masa yang lain terabai hanya kerana terlalu banyak melayan WhatsApp ataupun SMS ataupun Twitter dan apa saja yang ada, Instagram dan segalanya. Sehingga kita lupa bahawa kita sudah mencuri waktu-waktu untuk berjumpa dengan Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah. Kita banyak baca ayat-ayat manusia yang tak bawa kita ke mana-mana. Ataupun kadang-kadang jadi sampah dalam kepala. Maka langkah pertama untuk kita menjadikan apa yang dikata ummah Rabbaniyah ialah terus-menerus istiqamah untuk menjalankan perintah Allah. Dan yang paling mahal dan juga dengan ikhlas.